Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهدي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم نور بالكتاب بصري وأطلق بلساني اشرح لي صدري واستعمل به جسدي بحولك قوتك فإنه لا حول ولا قوة إلا بك سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Amma ba'du, kita sambung kitab Risalah Tauhid. Ya, Risalah Tauhid. Muka surat 19 ataupun ruminya 28. Kita dalam membahaskan tentang qiyamuhu ta'ala binafsih. Pada pertemuan kita yang lepas. Qiyamuhu ta'ala binafsih. Yang mana maksud qiyamuhu ta'ala binafsih iaitu berdiri Allah dengan sendiri. Maksud berdiri itu adalah pinjaman saja. Perkataan itu pinjaman, bukan berdiri macam kita berdiri. Sebagaimana kita kata berdikari. Berdikari itu berdiri di atas kaki sendiri. Bukan bermaksud berdiri. Maksud boleh hidup tanpa bantuan orang, kan? Jadi itulah maksud qiyamuhu ta'ala binafsih, berdikari. Cuma berdikari itu pun pinjaman juga. Pinjaman, perkataan pinjaman yang sebenarnya tak layak untuk Tuhan. Tapi kita nak macam mana kita nak cakap, maka kita letakkan juga sebagai pinjaman. Jadi maksud qiyamuhu ta'ala binafsih ni adalah berdikari. Itu maksud berdikari. Apa maksud berdikari? Berdiri dengan sendiri. Apa maksudnya? Tak perlu bantuan. Cuma dari nisbah manusia, berdikari itu tak perlu bantuan pun perlu juga. Tak perlu bantuan, kata dia tak perlu bantuan. Cuma dia tak perlu bantuan mak bapak dia. Mak bapak dia tak perlu tolong dah. Tapi orang lain kena tolong juga. Nak naik bas kena ada driver. Malah nak naik motor kena ada minyak. Tolong jugalah tu. Minyak yang tolong. Tapi istilah makhluk berdikari lah tu. Kan? Tapi bagi Tuhan, berdikari tu real sungguh. Berdikari sungguh. Segala-galanya. Segala-galanya tidak memerlukan apa-apa sahaja. Sungguhlah. Cuma kita nak faham, kita fahamlah berdikari kita makhluk. Bila kita faham maksud berdikari makhluk tu, istilah orang-orang cakap, kalau campak dekat laut, campak dekat tengah pulau pun boleh hidup. Boleh hidup. Campak tengah pulau pun boleh hidup. Maksudnya boleh berdikari, dah besar, dah pandai, dah cerdik. Jadi begitulah kita dah memahami, jika orang campak tengah pulau pun boleh hidup, mana orang tu hebat berdikari, hebat dalam berdikari. Nak makannya, kalau sejuk nak buat macam mana, kalau hujan buat macam mana, kalau petir buat macam mana, semua dia tahu cara nak buat. Sebab dia dah boleh berdikari, dengan maksud dia tak memerlukan yang lain. Cuma kita luaskan perbahasan, kalau kita masuk perbahasan ketuhanan, maka tidak memerlukan tu berdikari tu berdikari sungguh semua. Apa sahaja. Itu masuk qiyamuhu ta'ala binafsih. Cuma setengah-setengah ulama dia tak bahas panjang macam kita.
Dia bahas panjang macam mana? Tengok kita undur balik Tidak berkehendak kepada tempat berdiri. Ini pun sama juga. Bukan maksud tempat berdiri. Berdiri itu bukan maksud. Maksudnya dalam kurungan tu zat. Tidak berkehendak kepada zat. Dan tidak berkehendak kepada yang menjadikan. Hanya itu saja yang dibahas. Sebagian ulama membahas itu saja. Iaitu dia tidak berkehendak kepada tempat berdiri. Apa maksudnya? Kalau kita faham, kalau kita nak berdiri, kena ada lantai, kena ada bumi. Jadi Allah ni terapung-rapung. Maka salah faham tu. Itu bukan maksud dia. Itu bukan maksud dia. Maksud tidak berkehendak kepada tempat berdiri, tidak perlu sesuatu untuk bergantung. Bergantung. Gantung tu pula bukan gantung bergantung macam Tarzan gantung. Bukan. Maksud tidak memerlukan sesuatu untuk bergantung. Kerana dia sendiri dah zat. Bila dia zat, dia tak perlu zat yang lain. Macam mana kita nak kata? Kita ni tak memerlukan orang lain untuk jadi kita. Kita ni manusia. Kita ni orang. Orang kita dah sempurna. Itulah zat kita. Itulah diri kita. Orang. Kita tak memerlukan orang lain untuk kita jadi orang. Sebab kita dah orang. Kita tak memerlukan zat yang lain. Dan tiada berkehendak kepada yang menjadikan. Okey, nak faham lagi berkaitan dengan tiada berkehendak kepada tempat berdiri ni, berdiri dengan maksud dia tak macam sifat. Dia tak macam sifat. Allah ni tak macam sifat. Ataupun kita kiaskan dekat makhluk, Allah ni tak macam, kalau makhluk dia seumpama macam hijau, kuning, warna tu kan. Warna tu dia tak ada diri sendiri. Dia menumpang. Menumpang dekat cat, menumpang dekat baju, menumpang dekat dinding, menumpang warna tu. Warna tu ada tapi dia menumpang. Dekat sini dia menumpang kat apa? Dia menumpang dekat diri. Dia menumpang dekat zat. Macam pedas. Pedas dia tak boleh sendiri-sendiri. Tak boleh sendiri-sendiri. Pedas tu. Pedas dia mesti menumpang. Dia menumpang kat mana? Dia menumpang kat cili. Pedas tu. Dia menumpang dekat cili. Habis kalau nak beli pedas saja tak nak beli cili, tak boleh. Kena beli cili, automatik dapat pedas. Ataupun beli pedas, dapat free cili. Sebab dia tak boleh pisah benda tu. Kerana pedas ni dia menumpang. Manis tu dia menumpang. Semua menumpang. Sedangkan cili tu nak jadi cili tak perlu menumpang. Nak faham tu. Cili nak jadi cili tak perlu menumpang. Phone nak jadi handphone juga dia tak perlu menumpang. Dia nak menumpang apa? Tapi kalau merah dia kena menumpang. Sebab dia tak ada diri. Jadi maknanya handphone ni dia nak jadi handphone, dia tak memerlukan yang lain untuk bantu dia jadi handphone, tak perlu. Dia tak macam sifat ataupun istilah dia dipanggil arad ataupun dia tak macam merah. Merah dia tak boleh sendiri-sendiri, dia kena menumpang. Dia kena menumpang. Jadi merah tak boleh sendiri, dia kena menumpang. Dia kena berada di zat. Sedangkan handphone dia tak perlu yang lain untuk dia jadi handphone kerana dia dah handphone. Dia dah zat. Tu maksud dia, tu maksud berdiri itu. Tempat tak memerlukan tempat berdiri. Jadi handphone ni tak memerlukan tempat berdiri. Saya bimbang takut faham sebab tidak berkehendak, tidak berhajat kepada tempat. Takut orang faham tempat tu tempat. Lah tu lagi berdiri, faham berdiri, tegak. Takut faham gitu. Sedangkan tempat tu bukan maksud tempat. Berdiri bukan maksud berdiri tegak. Jadi apa maksud tempat berdiri? Itulah. Contohnya handphone ni dia dah ada tempat berdirinya sendiri. Kenapa? Kerana dia tak memerlukan yang lain untuk dia jadi handphone. Maka dia telah berdikari. Itulah. Dia telah ada tempatnya berdiri dengan sendiri. Ini sebab makhluk. Berbeza dengan merah. Merah dia tak berdiri sendiri. Dia menumpang dekat handphone ataupun dekat cover ni. Dia menumpang. Merah ni. Merah. Jadi jadi maknanya merah menumpang perlu kepada yang lain, tapi handphone tak perlukan yang lain untuk dia jadi handphone.
Macam itulah juga Allah tidak berkehendak kepada tempat berdiri. Itulah maksudnya. Tiada berkehendak kepada tempat berdiri, maksudnya Allah bukan macam menumpang. Bukan macam merah ni duk menumpang. Allah perlukan sesuatu untuk menumpang. Yang istilah dia panggil sifat lah. Allah tidak macam sifat yang terpaksa menumpang. Terpaksa menumpang. Itu maksud tempat berdiri. Sebab bahaya, sebab tempat tu banyak maksud, berdiri pun banyak maksud. Takut dapat terfaham, faham direct terjemahan gitu je. Tempat lah, berdiri je. Ya, sebab tu saya sebut tadi, berdiri di atas kaki sendiri bukan maksud berdiri. Maksudnya dia dapat hidup tanpa bantuan orang. Itulah. Nampak dia punya kaitan. Jadi maksudnya, maksud berdiri di atas kaki sendiri tak ada kena-mengena dengan kaki. Betul tak? Berdiri di atas kaki sendiri, tak ada kena-mengena dengan kaki. Kan? Berdiri di atas kaki sendiri tidak ada kena-mengena dengan berdiri. Berdiri tegak, tak ada kena-mengena. Faham tak? Sebab tu kata hati-hati dari segi takut salah faham. Dirinya tersendiri. Boleh juga. Masing-masing guna ayat masing-masing lah. Kalau kita kata Allah berdiri di atas kaki sendiri, maknanya dia ada kena-mengena dengan berdiri, dia ada kena-mengena dengan kaki. Salah faham, jauh salah faham. Berdiri di atas kaki sendiri atau berdikari tak ada kena-mengena dengan kaki, tak ada kena-mengena dengan berdiri. Contoh. Orang tu, dia tu accident, hilang kaki. Kaki kena potong sampai dekat, tak ada kaki lah, senang cerita. Tak ada kaki. Masa dia tak ada kaki tu, mula-mula sakit tu, orang semua kena buat untuk dia. Semua orang kena buat untuk dia lah. Orang tolong itu, tolong ni, sampailah sembuh. Kaki tak tumbuh dah. Nak buat macam mana, kaki tak tumbuh dah. Tapi, dia boleh hidup lagi. Tak ada kaki. Lama-lama orang tolong, bila sembuh dalam 6 bulan, setahun lah kita kata. Semua orang kena buat. Nak buang air, orang kena angkat. Nak basuh, orang kena buatkan. Nak makan, orang kena buat. Semua orang buat. Lepas setahun, dia perlahan-perlahan belajar. Akhir sekali, dia boleh buat semuanya sendiri. Semua dia boleh buat sendiri. Dia buang air sendiri, dia pakai baju sendiri, dia masak sendiri, dia makan. Semua dia buat sendiri. Kita kata apa tau? Kita kata dia telah berdikari. Dia dah boleh berdikari. Ataupun dia telah berdiri di atas kaki sendiri. Dengan maksud, dia tak ada kaki macam nak berdiri. Tak ada kena-mengena dengan kaki. Dia tak boleh berdiri sebab dia akan jatuh. Dia akan jatuh. Dia tak boleh berdiri betul macam orang berdiri. Tak ada kena-mengena dengan berdiri, tak ada kena-mengena dengan kaki. Cuma sebut aja berdiri di atas kaki sendiri, cuma sebut saja berdikari, tapi tak ada kena-mengena dengan berdiri dan kaki. Begitulah maksud dia. Macam inilah sama. Maksud Allah tidak berkehendak kepada tempat berdiri, tak ada kena-mengena dengan tempat, tak ada kena-mengena dengan berdiri. Apa itu maksud apa? Tidak memerlukan yang lain. Apa maksud dia? Macam tadilah, kalau kita nak faham dari segi makhluk, Allah tidak macam merah ni yang terpaksa menumpang dekat diri, dekat zat, dekat sesuatu menumpang. Sebab tak boleh duduk sendiri merah ni. Allah tidak macam itu. Tidak begitu. Kerana Allah sendiri adalah zat. Allah sendiri adalah diri. Bila diri, dia tak memerlukan diri yang lain untuk jadi diri dia. Dia handphone, dia tak memerlukan yang lain untuk dia jadi handphone. Sebab dia dah memang handphone, dia dah diri. Berbeza dengan merah. Merah memerlukan yang lain. Itu kita nak faham maksud tu. Dan itu pertama yang ulama bahas. Yang kedua, dan tiada berkehendak kepada yang menjadikan dia. Maksudnya, tak berkehendak itu maksud berdiri. Bila tak memerlukan berdiri qiyamuhu ta'ala binafsih, berdiri Allah dengan sendiri, tak memerlukan yang lain, maka secara automatik tak memerlukan orang lain untuk jadikanlah. Automatik ya. Kalau memerlukan ataupun ada yang menjadikan, bermakna memerlukan yang lain untuk jadikan. Itu pun kembali kepada perbahasan qidam balik. Yang kita bahas sebelum ni dah. Dia kembali kepada qidam. Qidam tak ada permulaan kan? Ada bab masuk ke situ. Jadi, tiada berkehendak kepada yang menjadikan. Tiada berkehendak kepada yang menjadikan. Menjadikan Allah. Sebab jika
Allah dijadikan, maknanya Allah memerlukan sesuatu untuk jadikan. Maka tidak qiyamu ta'ala binafsi, maka tertolak juga qidam, maka tertolak juga baqa. Maka tertolak juga mukhalafatuhu ta'ala lil hawadith. Sebab yang baru, Allah jadi barulah sebab jadikan. Habis tolak semua sifat. Dengan kita kata, ada yang menjadikan Allah. Bukan hanya menolak sifat qiyamuhu ta'ala binafsi, tidak boleh berdiri sendiri, memerlukan yang lain untuk menjadikan. Bukan itu saja, malah menolak semua sifat. Sifat qidam tolak. Tertolak sendiri sifat qidam. Sebab qidam tidak ada permulaan. Tertolak sifat baqa. Kenapa pula baqa? Baqa kan kekal. Kerana yang qidam sahaja yang baqa. Yang tidak qidam, automatik tidak baqa. Kita dah bahas sebelum ni. Boleh tengok rakaman dekat YouTube. Siapa kata apa benda pula ni? Bukti Allah itu baqa adalah qidam. Bukti Allah itu qidam adalah baqa. Boleh pakai ayat macam tu. Kemudian itu dua perkara sahaja yang dibahaskan oleh para ulama. Cuma maka hakikatnya ibarat daripada menafikan Allah Ta'ala berkehendak kepada tempat berdiri ataupun memerlukan yang lain untuk bergantung, dan kepada yang menjadikan, menolak. Okey, itu sahaja yang dibahaskan oleh para ulama. Tapi ada sebahagian ulama dia bahas lebih lagi yang kita bahas lepas. Yang kita bahas lepas sampai panjang lebar tu. Sampai sejam lebih rupanya. Kan? Apa dia? Dia kata kan? Dia panjangkan lagi. Tegasnya, Allah Ta'ala itu terkaya. Dengan maksud tidak berhajat kepada sesuatu sama ada pada perbuatan dan hukuman. Dia panjangkan lagi. Maksudnya Allah tidak berhajat pada perbuatannya. Maksudnya Allah tidak berhajat pada perbuatan. Maksudnya Allah tidak berhajat kepada alat untuk melaksanakan perbuatan. Istilah dia panggil kun fayakun. Dan Allah tidak memerlukan makhluk. Maksudnya Allah cipta makhluk bukan sebab Allah perlukan makhluk tu. Itu dia kata tegasnya. Dipanjangkan lagi. Dipanjangkan lagi perbahasan. Tegasnya. Sedangkan dua perkara tadi tu je yang dibahaskan oleh para ulama dalam banyak kitab. Dia tak bahas lebih lagi. Kerana dia kata lebih lagi itu perbahasan lain. Itu bukan perbahasan qiyamuhu ta'ala binafsi. Tapi kitab kita dia tambah. Tak apalah. Kita nak pegangan tu. Tak kisahlah nak kelas duduk dekat mana, duduk qiyamuhu ta'ala binafsi ke, duduk dekat mukhalafatuhu ta'ala ila hawadith ke, tak kisah. Yang penting kita nak pegang tu yang betul. Jadi cantik ni. Tegasnya Allah Ta'ala itu terkaya dengan maksud tidak berhajat. Tidak berhajat kepada sesuatu. Sesuatu apa? Sama ada perbuatannya. Maksudnya Allah buat perbuatan Allah, af'al Allah. Allah buat, kemudian Allah berhajat. Tidak. Tidak. Ya? Atau hukumannya. Allah bagi undang-undang gini, kerana Allah berhajat. Berhajat kepada undang-undang itu dilaksanakan. Tidak. Menafikan. Kerana jika berhajat sesuatu, jika berhajat pada sesuatu, niscaya lemahlah Allah. Kerana setiap yang berhajat pada yang lain, automatik tak sempurna. Automatik. Dia perlukan yang lain, automatik tak sempurna. Dia memerlukan yang lain, walaupun sekecil-kecil perkara, automatik tak sempurna. Sedangkan Allah kita tahu sempurna. Tengok, Kamariah kata apa? Allah tak memerlukan tempat. Sebab Allah cipta tempat. Betul. Betul. Allah wujud sejak azali. Manakala tempat itulah adalah baru diciptakan. Itu baru satu. Baru Allah cipta tempat. Banyak lagi Allah cipta. Allah cipta masa. Masa ni Allah cipta. Maka Allah tak memerlukan masa. Apa sahaja ciptaan Allah. Jadi kalau kata apa sahaja ciptaan Allah, ada ke yang bukan ciptaan Allah? Tak ada. Masih Allah, selain daripada Allah itulah yang diciptakan oleh Allah. Maka selain daripada Allah, Allah tidak memerlukan selain daripada dia. Macam itulah kot. Apa yang diciptakan, makhluk-makhluk dia Allah tak perlukan. Allah cipta tapi bukan kerana memerlukan. Kerana apabila Allah memerlukan, berhajatlah. Memerlukan, maka automatik lemah. Setiap yang memerlukan, automatik lemah. Setiap yang memerlukan sesuatu, automatik lemah. Jadi kat sini,
dibahas panjang lagi. InsyaAllah kita akan bahas nanti panjang lagi. Iaitu memerlukan tu, Allah yang memerlukan tu, tidak memerlukan segala-galanya. Segala-galanya yang tidak memerlukan. Malah maksud tidak memerlukan ataupun tidak berhajat, malah tidak berhajat kepada sesuatu untuk bagi nikmat. Tak berhajat kepada sesuatu untuk seksa. Tak berhajat kepada sesuatu untuk masuk ke dalam syurga. Tak berhajat kepada sesuatu untuk masuk ke dalam neraka. Itu pun namanya memerlukan atau berhajat juga. Oh, sembahyang, Allah akan masukkan dalam syurga sebab sembahyang. Maka Allah memerlukan juga, iaitu makhluk dia sembahyang. Dengan makhluk sembahyang, barulah Allah masuk ke dalam syurga. Allah memerlukan juga kat situ. Memerlukan sembahyang. Allah memerlukan sembahyang. Sebab dengan sembahyang baru Allah masuk. Bila kita faham begitu, bermakna Allah memerlukan juga. Allah memerlukan kita untuk sembahyang kerana barulah Allah masukkan ke dalam syurga. Adakah begitu? Tidak. Itu pun termasuk juga Allah tidak memerlukan. Nanti dia kat sini dia kata, tetapi Tuhan menjadikan tiap-tiap sesuatu dan mengadakan undang-undang semuanya untuk faedah dan maslahah yang kembali kepada sekalian makhluk. Allah buat tu bukan untuk dia, untuk makhluk tu. Allah bagikan undang-undang, ini boleh, ini tak boleh. Bukan untuk dia, untuk makhluk tu. Untuk faedah makhluk tu sendiri, bukan untuk dia. Apa sahaja yang Allah cipta, bukan untuk dia, untuk makhluk tu sendiri. Jadi, kita dapat faham, Allah tidak mengambil faedah daripada segala hukum hakam dan ibadah yang Allah suruh buat. Allah tak ambil faedah. Maksud Allah tak ambil faedah tu, walaupun faedah itu faedah dalam bentuk macam ni. Makhluk tu buat baik, maka Allah masuk dalam syurga kerana dia buat baik. Faedah lah tu. Allah telah mengambil faedah daripada makhluk, iaitu makhluk yang buat baik, Allah masuk dalam syurga. Allah masukkan dia ke dalam syurga. Allah telah mengambil faedah daripada makhluk. Kita kata, itu bukan ambil faedah. Ambil faedah tu. Kenapa Allah masukkan dia ke dalam syurga? Sebab dia buat baik. Maknanya Allah mengambil faedah. Sampai macam tu sekali pun dikira faedah juga. Allah suruh buat baik. Dan makhluk tu, manusia tu buat baik. Bila manusia buat baik, Allah masuk ke dalam syurga. Allah telah ambil faedah daripada makhluk. Kalau begitu, lemahlah Allah. Kerana Allah memerlukan makhluk untuk masukkan ke dalam syurga, dengan maksud Allah mengambil faedah juga. Sebab tu biasa kita ulang, iaitu masuknya ke dalam syurga dengan rahmat, bukan dengan ibadah. Kenapa kita kata gitu? Kerana Allah tidak memerlukan sesuatu. Allah tidak berhajat pada sesuatu. Walaupun hajat tu, apa yang Allah suruh buat baik, apa saja dekat makhluk, semua Allah tidak berhajat. Kena faham begitu. Kita akan sambung lagi. Sebab ada banyak pula orang tulis. Maknanya masuk syurga bukan pasal kita Islam ke? Kat sini, baru masuk ke? Baru masuk kelas ke? Sebab kita dah bincang banyak kali dalam masalah ni. Kita masuk syurga kerana Allah yang nak masukkan kita ke dalam syurga. Sebab tu kita masuk syurga. Kita masuk syurga kerana Allah yang nak masukkan kita ke dalam syurga. Itu je. Okay. Saya nak baca ada siapa ni tulis. Takut lepas jauh. Macam handphone tadi juga, perlukan software hardware-nya yang betul untuk menjadi handphone. Maka dia juga perlukan sesuatu untuk menjadi handphone. Hanya Allah je yang berdiri dengan sendiri dan bukan ciptaannya. Betul ke Paman? Betul lah juga. Tapi kita tak naklah sampai gitu. Kita cuma bagi contoh handphone ni dari segi diri handphone. Dari segi diri saja, diri dia, daripada zat dia, daripada dia je. Maka dia tak perlu yang lain untuk jadi handphone. Sebab dia dah handphone, dia dah diri, dia tak perlu yang lain. Tapi adakah dia sempurna? Ni makhluk bagi contoh je. Allah Maha sempurna. Tu Allah Maha sempurna. Betul dah tu. Betul dah. Allah menciptakan malaikat untuk buat tugas-tugas tertentu untuk menunjukkan kekuasaan dia, bukan sebab Allah memerlukan malaikat. Betul tak? Betul sangat-sangat. Allah cipta apa-apa untuk menunjukkan kekuasaan. Bukan. Allah buat apa-apa macam ni. Dia yang tepat sekali macam ni. Allah mencipta malaikat kerana Allah nak cipta.
Tu je. Allah nak cerita. Sebab tu nak tu penting. Iradah ni ataupun kehendak, benda yang perbahasan yang sangat besar. Yang benda senang tapi banyak kita salah faham. Kita banyak salah faham. Yang mana Allah menciptakan manusia untuk buat tugas-tugas tertentu. Ya, betul. Untuk menunjukkan kekuasaan. Bolehlah kata gitu. Tapi yang paling tepat, bukan. Allah buat malaikat sebab dia nak buat. Tak boleh lawan lah. Allah nak buat sebab dia buat. Sebab dia nak buat, dia buat. Itu maksud iradah, kehendak yang sempurna. Dan pula tu bila Allah buat, Allah berkuasa. Qudrah. Allah maha berkuasa. Maka bila Allah nak buat malaikat dan Allah berkuasa, Allah buat malaikat. Malaikat pula dengan hebat, Allah cipta, hebat, mesti nak kena ada ilmu. Allah maha berilmu. Tiga perkara tu. Tiga perkara tu. Memang kita boleh kata dari segi majas, dari segi kiasan, bahawasanya Allah cipta malaikat untuk buat tugas-tugas tertentu bagi menunjukkan kekuasaan Allah. Boleh secara kiasan. Kita jangan bincang tentang kiasan. Saya tak bincang kiasan lagi. Saya bincang tentang pegangan. Kita bukan bincang tentang bercakap. Kita bukan bincang tentang adab. Kita bincang tentang pegang dulu. Kenapa Allah buat malaikat? Sebab Allah nak. Selesai masalah. Selesai. Kenapa Allah buat manusia? Allah buat manusia sebab Allah nak buat dia. Itulah kehendak. Sebab apa Allah buat? Sebab Allah nak. Kalau Allah tak nak, tak buat. Kalau Allah nak, buat. Habis tu, buat. Kenapa Allah masukkan orang tu ke dalam neraka? Sebab Allah nak masukkan dia ke dalam neraka. Dan Allah berkuasa untuk masukkan dia ke dalam neraka. Dan Allah nak dan Allah berkuasa. Dari segi adab tak boleh kata gitu. Ini cerita dari segi pegang dulu. Dari segi adab kita kena kata Allah masukkan seseorang ke dalam neraka atas adilnya. Kerana keadilan Allah. Allah masukkan seseorang ke dalam syurga kerana rahmat Allah. Ataupun bahasa lain kasih sayang. Kasih sayang pun kan kita dah bincang sebelum ni. Bahaya ayat tu. Tapi bolehlah pinjam. Kena beritahu lah. Kasih sayang pinjam Pinjam. Perkataan pinjam. Bukan kasih sayang betul. Bukan kasih sayang macam manusia faham. Panjang lah cerita. Rahmat lah senang. Rahmat. Jadi Allah masukkan Allah matikan seseorang sebab Allah nak matikan dia. Allah hidupkan seseorang sebab Allah nak hidupkan dia. Bukannya susah. Itu je. Habis tak apa tu takkan tak ada sebab. Bila kata sebab je maka Allah memerlukan sebab. Maka kat situ bukan qiyamuhu ta'ala binafsihi lah. Sebab memerlukan sebab. Dia sebenarnya tak susah sebenarnya. Cuma kita salah faham kerana bahasa pinjaman yang kita duk guna selalu sehingga kan kita ingat bahasa pinjaman tu dah maksud betul. Sedangkan kita dia cuma pinjaman aja sebab tak ada perkataan dah nak cakap Allah bagi kita rezeki, Allah bagi kita makan nikmat macam-macam, kita nak cakap Allah apa? Nak cakap Allah apa? Nak cakap kali cakap Allah sayang. Sebab pinjam kan nak cakap apa? Nak cakap Allah. Jadi kita pinjam. Mula-mula pinjam, lama dia tak jadi pinjam. Dia ingat Allah sayang macam mana mak sayang dekat anak. Macam mana sayang dengan perasaan. Masya Allah. Masya Allah. Subhanallah. Maha suci Allah daripada bersifat macam sifat manusia tu. Maknanya masuk syurga bukan pasal kita Islam ke? Siapa ni tanya kan? Saya tanya balik. Habis tu masuk syurga bukan sebab Allah nak ke? Mana lagi tepat? Masuk syurga kerana Islam? Masuk syurga kerana Allah nak? Mana lagi tepat? Cuba jawab. Cuba lagi. Memanglah kita boleh kata semua dari segi pinjaman bahasa. Tapi saya nak tanya. Mana lagi tepat? Mana lagi tepat? Kita masuk syurga kerana Islam, iman, ataupun kita masuk syurga sebab Allah nak. Allah nak. Mana lagi tepat? Mana lagi tepat? Seorang tak mau jawab. Dua-dua boleh pakai. Sebab Allah nak lah. Ataupun kerana kehendak Allah. Gunalah. Kerana Allah yang bersifat iradah. Okey je. Iradah tu kan kehendak.
Kerana Allah nak lah. Itu lagi tepat. Tapi boleh ke kata kerana dia tu iman dan Islam, maka Allah masukkan ke dalam syurga? Boleh. Tapi itu pinjam semua cakap-cakap tu. Semua pinjaman. Kerana Allah telah berjanji. Semua tu sekadar kata-kata pinjaman. Tapi hakikatnya sebab Allah nak. Bukan sebab Allah terpaksa. Ke Allah terpaksa? Oh, Islam okey, ya Allah, aku dah Islam, aku dah beriman. Okey, dah janji masuk syurga, tak kira. Macam kena paksa pula Allah tu. Dan macam Allah tu terpaksa dah pula. Kerana Allah berkehendak. Siapa? Puan Rukiah Sabri kata Allah berkehendak. Bolehlah nak guna perkataan tu. Kerana Allah berkehendak. Tapi yang paling dekat dengan kita, Allah nak. Itu paling dekat sebab kita selalu cakap nak. Kita berhimpun pun sebab Allah nak. Iyalah, apa sahaja yang berlaku sebab Allah nak. Kalau dia kata, takkanlah sebab semua Allah nak. Takkanlah maksiat yang berlaku, pembunuhan yang berlaku, perzinaan yang berlaku, minum arak, perjudian yang berlaku. Takkanlah sebab Allah nak. Oh, sabar dulu. Rewind balik apa yang cakap tadi. Takkanlah Allah nak. Maknanya Allah tak nak. Kat situ perangkap. Maknanya Allah tak nak. Jadi juga. Oh, maknanya dalam dunia ni ada yang Allah tak nak jadi juga. Kat situ dia jam kat situ. Sebab tu kita kata yang lain tu semua pinjaman saja. Semua yang berlaku semua Allah nak. Baik ke buruk ke? Buruk tu kita yang cakap, bagi Allah mana ada buruk. Bagi kita yang kata buruk. Jadi semua Allah nak lah. Semualah yang Allah nak. Allah bersifat iradah kan. Iradah tu kan berkehendak. Kehendak Allah kan sempurna. Kehendak Allah kan nak Allah kan bukan sebab terpaksa. Bukan kena tekan. Bukan bersebab-sebab. Bukan kerana perasaan. Bukan kerana jatuh cinta. Bukan semua. Sebab Allah nak lah. Masuk syurga kerana Islam tu kita pandang sebagai asbab je. Boleh je kita nak pandang sebagai asbab bagi pihak kita. Sebab tu saya kata tadi. Kita tak bincang pasal tu, Hanif. Kita bincang pasal pegang. Kita tak bincang pasal yang lain. Pasal adab lain, nanti cakap lain. Cakap beradab tak boleh cakap macam ni. Mana boleh main cakap gitu. Itu cakap adab. Cakap seharian. Sekarang ni kita cerita pasal pegang. Kita masuk syurga kerana Islam tu sebagai asbab. Bagi kita asbab. Bagi Allah asbab. Bagi Allah ada sebab. Kita dah bincang banyak kali lepas ni. Allah tidak dikeranakan dengan satu kerana. Tidak disebabkan dengan satu sebab. Jadi Allah masukkan ke dalam syurga sebab dia nak masukkan lah. Dia nak masukkan lah. Habis tu, kalau kafir, tak boleh masuk ke dalam kafir. Tak boleh Allah masukkan orang kafir ke dalam syurga. Dalam kitab Aqidatun Najin ada. Dia ada bahas bab tu. Entah bila nak sambung, tak tahu. Ada. Boleh aja Allah nak masuk dari segi kemampuan, dari segi kekuasaan Allah nak masuk. Tapi kita tak bincang Allah janji dalam Quran dia, kita tak bincang tu, kita bincang pegang. Sebab kita nak pegang dulu tentang ketuhanan, lepas tu baru kita lapik dengan ayat-ayat majas, ayat-ayat kiasan. Pertama pegang dulu, sebab dengan salah pegang itu yang boleh terasa macam-macam perkataan tadi yang kita guna yang pinjam tadi dah jadi macam betul. Bila kata Allah sayang, Allah pengasih dan penyayang, kita kena pegang dulu yang tadi, barulah pengasih penyayang kita tu mantap pemahaman. Tanpa ada pegangan tadi, pengasih penyayang ni rasa macam mana? Tak tahu rasa. Jadi sebab tu saya kata, jangan cerita tentang asbab, jangan cerita tentang adab, cerita tentang pegang dulu. Pegang. Sebab kita bincang sifat. Sifat Allah. Jadi, sebab dan jari kita sambung lagi bab tu. Dia memang tak habis bab ni. Dan ia menjadikan semata-mata. Tu tengok, semata-mata. Sambung lagi tu. Kita dah baca sebelum ni. Kita baca lagi sekali. Dan Allah menjadikan semata-mata. Tahu tak semata-mata tu apa? Yang pertama, semata-mata tak ada kena-mengena dengan mata. Tak ada kena-mengena dengan mata ni. Tak ada kena-mengena. Semata-mata. Allah jadikan makhluk. Allah jadikan undang-undang boleh tak boleh. Allah hidupkan, matikan. Apa saja yang Allah buat.
Apa sahaja yang Allah buat semata-mata, ya, semata-mata kerana kelebihannya. Kerana kelebihan. Apa maksud kerana kelebihan? Kerana Allah boleh buat. Allah mampu. Macam tu boleh kata ayat tu. Bukan kerana semata-mata tu, maksudnya bukan sebab bukan sebab nak kepada ciptaan. Bukan sebab berhajat kepada lepas buat ni nak pakai dia. Bukan. Bukan. Tu maksud semata-mata. Semata-mata kelebihan. Semata-mata Allah boleh buat, Allah buat. Semata-mata. Ya, semata-mata. Bukan sebab nak bagi kita ibadah. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku jadikan jin dan manusia melainkan untuk ibadah. Tapi dalam kitab kita kata ia menjadikan semata-mata kerana kelebihan. Allah jadikan kita semata-mata sebab Allah nak jadikan. Allah mampu, kekuasaan Allah boleh buat. Ilmu Allah dan kehendak Allah sempurna, maka Allah pun buat kita semata-mata. Sebab nak ibadah tidak semata-mata. Tu ayat Quran tu, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Sebab tu kata dulu, jangan bincang tu dulu, kita bincang pegang dulu. Kita bincang pegang dulu. Okey. Kita tengok Tengok Cuba kita fikir. Kita fikir balik. Memang kita biasa baca ayat tidak aku jadikan jin dan manusia melainkan untuk beribadah. Okey. Saya nak bagi dua gambaran. Gambaran yang pertama, orang yang tak pegang lagi macam kita kata tadi, dia terus faham dengan ayat tu. Yang kedua, orang dah pegang dah, macam mana dia faham ayat tu? Okey, pegang apa? Pegang Allah jadikan apa-apa makhluk, semua yang Allah jadikan semata-mata kerana Allah mampu, Allah nak jadikan. Semata-mata Allah nak, tidak dikeranakan dengan satu kerana, tidak disebabkan dengan satu sebab, tak ada sebab. Kalau bahasa Melayu, bahasa kampung panggil, saja-saja je nak jadikan. Gitu. Saja-saja je. Saja-saja nak jadi. Tak ada sebab. Tak ada sebab. Kita buat kursi sebab nak duduk. Tapi tidak. Buat saja-saja. Jadi Allah buat kita ni saja-saja. Macam itulah kalau bahasa ni. Tapi bahasa kitab cantik sikit lah. Beradab sikit, iaitu menjadikan semata-mata sebab Allah boleh buat. Allah nak buat. Semata-mata Allah buat. Okey. Dah faham dah macam tu? Dah faham. Bila dah faham macam tu, wa ma khalaqtul, tu ayat Quran tu, wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Baca terjemahan. Tidak aku jadikan jin dan manusia melainkan untuk beribadah. Okay. Ini kita faham, orang yang faham. Orang yang faham dulu. Faham tentang Allah jadikan semata-mata. Bukan buat ibadah, bukan. Semata-mata. Dah pegang, jumpa ayat. Allah tidak jadikan jin dan manusia melainkan untuk beribadah. Tapi dia pegang Allah jadikan manusia semata-mata nak jadikan. Bukan sebab, tak ada sebab. Tapi dalam Quran kata ada sebab. Maka dia dapat faham, sebab tadi itu adalah sebab dekat bila tengok daripada sisi makhluk. Bukan tengok daripada sisi Allah. Kita kata, kita ni dah jadi, maka kita dijadikan, Allah jadikan kita. Maka kita kena ibadah. Tujuan kita kata kita. Bukan tujuan Allah jadikan kita untuk ibadah, bukan. Kita jadi, maka kita telah jadi. Maka kita hidup ni, tujuan kita hidup. Kita kata dekat kita, tujuan kita hidup untuk ibadah. Bukan tujuan Allah cipta kita untuk ibadah, bukan. Kita dah ada kan, Allah cipta. Maka apa kita, habis aku nak buat apa dah ada dah ni. Maka sebagai tanda berterima kasih kepada Allah, tujuan aku dicipta, aku hidup ni, tujuan aku hidup ni, sekarang aku hidup ni, tujuan aku untuk ibadah. Bukan tujuan Allah, tujuan aku. Kenapa dia tak kata tujuan Allah? Sebab dia dah pegang dah. Allah tidak dikeranakan dengan satu kerana, ataupun Allah menjadikan semata-mata Allah nak jadikan. Dah pegang itu kau buat. Maka tak boleh. Masuk yang lain tak boleh. Inilah akidah aku. Ayat Quran pun tak boleh. Sebab yang kita baca ni, kitab ni adalah intipati yang dibuat oleh ulama Quran dan hadis semua. Ulama tauhid, ulama usuluddin dah buat dah pati daripada Quran dan hadis. Kita baru jumpa satu ayat, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kita tak jumpa beribu ayat yang lain lagi. Jadi kalau kita sekadar ambil satu ayat, ulama ambil beribu ayat untuk cipta kaedah ni, kitalah yang salah. Sebab kita cuma ambil satu ayat, ulama ambil beribu ayat untuk mendapat pemahaman yang menyeluruh. Nak dapat pemahaman yang menyeluruh, dia kena guna banyak ilmu.
Kalau guna satu ilmu, tak jadi. Nak buat bangunan. Nak buat bangunan. Dia tahu beam kena besar. Beam kena 10 inci. Beam 10 inci baru kuat. Tapi arkitek engineer yang sebenar dia kata nak bagi bangunan tu kukuh bukan semata-mata beam. Dia kena tengok besi dia besar mana, campuran simen dengan campuran pasir banyak mana. Ui, banyak lagi. Angin kok mana angin kuat, ada hujan lembab ke tak lembab, ke panas dan kering, sikit-sikit. Ada tak apa ni dari segi kedalaman tu, dari segi dalam tu, tanah apa, tanah gambut ke tanah liat ke tanah apa kat dalam, takut nanti jatuh apa. Dia tahu satu je ilmu, iaitu beam kalau 10 inci, beam 10 inci memang kuat. Tu je dia tahu. Dia duk sibuk dengan beam tu lah. Padahal bila dia buat nanti habis runtuh. Kenapa? Kerana dia cuma tahu satu benda je. Tapi engineer, arkitek dia tahu banyak sebab dia ahli. Begitulah ulama, dia dah tengok semua daripada Quran hadis, dah jadi parti ni kitab kita. Dia jumpa wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tanpa ada parti ni, maka dia akan kata Allah jadikan jin dan manusia, tujuan Allah jadikan kerana nak suruh kita, tujuan Allah nak suruh kita ibadah. Sedangkan kalau kita dah pegang macam tadi, Allah mana tujuan-tujuan macam tu. Jadi macam mana? Aku dah ada, maka aku Allah telah jadikan. Tujuan aku ada di ni, tujuan aku. Bukan tujuan Allah. Tujuan aku untuk ibadah. Okey. Yang faham tujuan Allah, ini kerosakan kalau main baca Quran terjemahan, memang. Tadabbur, berterabur. Siapa kata gitu? Duk sibuk tadabbur Quran, lah kali berterabur. Baca kitab fiqh, kitab tauhid, kitab tasawuf, sibuk duk tadabbur. Bukan makam kita nak tadabbur lagi. Tunggu khatam dulu. Lepas khatam baru tadabbur. Ini kitab tauhid tak khatam, sibuk duk tadabbur tentang sifat-sifat Allah, tentang af'al Allah, perbuatan Allah semua. Last sekali bukan jadi tadabbur, jadi berterabur. Tengok kat mana berterabur ni? Dia kata dia yang tidak berpegang, bahawasanya Allah ia menjadikan semata-mata. Dia tak pegang ini. Yang dia pegang ayat Quran mengatakan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, tidak aku jadikan jin dan manusia melainkan kerana ibadah. Maka tujuan Allah cipta kita, tujuan Allah untuk suruh kita ibadah. Maka Allah telah ada tujuan kat situ bukan semata-mata bukan semata-mata, ada tujuan. Maka dah lawan kat situ kan? Okey, dah lawan. Tengok kalau macam tu, kalaulah kita faham macam tu, maka dia dah faham Allah tujuan, Allah ada tujuan. Allah buat ada sebab, ada tujuan, ada sebab, ada kerana. Okey. Allah cipta kita, tujuannya nak suruh kita ibadah. Okey? Dengar ni. Okey. Sekarang ni nak tanya, berapa ramai yang ibadah? Berapa ramai yang buat kewajipan dalam dunia? Daripada zaman Nabi Adam sampai kita sekarang, mana lagi ramai yang buat ibadah ataupun yang tak buat ibadah? Islam sendiri pun tak buat ibadah. Lebih-lebih lagi kafir. Jadi tujuan Allah mencipta manusia dan jin untuk ibadah. Tapi yang berlaku majoritinya tak ibadah. Tuhan ke tu? Tuhan ke? Dia tujuan dia buat nak gitu tapi tak jadi. Tujuan Allah mencipta makhluk, tujuan Allah cipta makhluk nak suruh ibadah, tapi ramai tak ibadah. Tuhan ke macam tu? Tuhan yang bertujuan nak buat sesuatu tak jadi apa yang dia nak. Sebab bila kata tujuan maknanya Allah nak lah. Allah cipta kita kerana nak suruh kita ibadah. Tiba-tiba yang berlaku ramai tak ibadah, maka kehendak Tuhan tu rosak. Kerana apa yang Allah nak, tujuan Allah tidak tercapai. Tujuan Allah tidak tercapai. Yang tak tercapai tujuan ni makhluk. Tiba-tiba kata Tuhan, tapi apa yang dia nak tak jadi. Rosak tak? Rosak. Rosak. Betul, sebab tu kata kita faham, banyak kita faham tanpa kita ada pegangan. Bila kita faham, kita akan faham kiasan ataupun bahasa pinjaman tadi, kita faham macam betul-betul.
Allah jadikan kita ni tujuannya untuk ibadah. Maka kita kena ibadah. Betul. Kita kena ibadah tu betul. Tapi adakah Allah bertujuan untuk cipta kita kerana nak suruh kita ibadah? Tak. Kalau Allah tujuan gitu, lah kali kita tak ibadah. Mana kita boleh lawan? Kita boleh lawan yang Allah nak. Jadi, Allah jadikan kita semata-mata. Okey. Kita pun tak semayang juga. Main judi lagi. Sedangkan itu larangan. Allah larang. Kita buat juga. Kembali kepada nak tadi. Bila berjudi, siapa yang nak berjudi? Bahasa kiasan, kita kata kita lah yang nak. Maknanya Allah nak tak? Nak tanya. Allah. Allah nak tak kita berjudi? Dia berjudi ni? Allah nak tak? Sebab bahaya duk main kiasan sampai terlupa hakikat sebenar. Kita ni dah berpuluh tahun dah duk main kiasan sampai terlupa hakikat sebenar. Hakikatnya Allah nak tak? Maksudnya Allah nak ke? Kita nak, kita main judi kan? Kita nak, kita berdosa lah, kita nak. Nak tanya, Allah nak tak? Kalau kita kata Allah tak nak, automatik kembali balik kepada perbahasan ada yang Allah tak nak jadi juga. Wow. Allah tak nak tapi jadi juga. Ada ke? Mana boleh. Semua yang jadi, semua Allah nak. Maka yang main judi tadi, Allah nak lah. Itu baik dan buruk tu. Bila bab adab je, tak boleh cakap macam tu berdosa. Memanglah berdosa. Cakap macam tu. Adab. Tapi kita sekarang bincang tentang pegang. Maka kenalah cakap. Tapi tak boleh kita kata, kenapa main judi? Kerana Allah yang nak aku buat gini. Tak boleh kata gitu. Kenapa? Berdosa. Tidak beradab. Berdosa. Berdosa lah. Memang jalan ke neraka lah tu. Tak boleh cakap. Tapi pegang macam mana? Pegang semua daripada Allah kan? Semua daripada Allah. Kalau kita takkanlah, tanya balik soalan yang sama. Tanya diri sendiri. Takkanlah ada yang Allah tak nak jadi juga. Dia kembali balik kepada nak tu. Perbahasan nak. Perbahasan kehendak Allah tu. Jadi, dan ia Allah menjadikan apa-apa, menjadikan makhluk, menjadikan hukum-hukum hakam, ibadah yang wajib, yang tak wajib, apa semua yang wajib buat, yang sunat buat. Semua yang Allah tu, bukan Allah berhajat. Bukan Allah berhajat, bukan Allah memerlukan ciptaannya. Allah memerlukan puasa kita, semayang kita. Tak. Habis tu Allah cipta kita kerana kenapa? Kerana, ada istilah dia panggil ni, pinjaman juga ni. Kerana kehebatan Allah. Allah cipta kerana kehebatannya. Ada juga anggota. Tu pun pinjam juga. Allah cipta kita kerana kelebihannya. Pinjam juga. Allah cipta kerana Allah nak. Itu adalah syak, pergi terus kat hati. Allah cipta kita kerana Allah nak. Apa yang berlaku kerana Allah nak. Terus pergi kat hati. Allah nak. Jadi, kaedah yang digariskan oleh para ulama usuluddin, al-ihtiyajiyatu tunafil uluhiyati. Keberhajatan itu menafikan ketuhanan. Berhajat je menafikan ketuhanan. Perlukan sesuatu menafikan ketuhanan. Maka sebab itu adalah memerlukan. Sebab tu ada sebab. Maka dia akan menafikan ketuhanan. Ustaz, pasal judi tu nak cerita dekat anak-anak bagaimana? Oi, jangan cerita lagi. Tak boleh. Dia ada tahap. Dia ada tahap. Cakap dengan anak, kena cakap adab. Cakap adab. Bukan cakap pegang. Sebab pegang ni tunggu dia punya umur dah sampai. Balik. Kecil-kecil, kena cakap adab macam mana kita duk cakap dah. Tak boleh main judi. Haram judi. Allah marah main judi. Semua pinjam tu. Tapi cuma bahaya lah. Allah marah tu bahaya. Cuma bila dia besar nanti, umur 15, masa tu ataupun dah balik, masa tu baru betulkan balik. Yang kata Allah marah tu pinjam aja. Pinjaman, perkataan pinjaman. Tapi masa kecil-kecil, itulah yang kena sebut. Cuma saya bimbang juga nak cakap. Sebab kita duk pinjam dah berpuluh tahun, beratus tahun sampai kan tak tahu maksud sebenar dah. Jangan, Allah tak suka, Allah marah. Cakap ke budak-budak gitu je. Sebab budak-budak dia tak boleh sampai. Bila balik, waktu tu kena ngaji sungguh. Maksud Allah marah tu apa? Apa maksud Allah marah? Allah tengok kita, Allah suruh buat baik, kita buat jahat. Maka Allah marah. Maka Allah berhajat pada kita. Maka Allah mengambil faedah daripada kita. Sebab kita buat jahat, baru Allah marah. Tak ambil faedah. Itu nanti besar. Nanti dah balik.
Kecil-kecil ni yang belum balik, sekolah rendah ni, semua cakap apa? Allah marah, kena kata gitu. Cuma hati-hatilah. Hati-hati, takut dia faham Allah marah tu macam kita marah, macam mak dia marah. Jadi pasal judi, kena katalah tak boleh main judi, berdosa. Allah marah, kena kata gitu. Allah murka, Allah tak bagi, kena kata gitu. Kena kata begitu. Untuk budak-budak, dia ada tahap. Sebab budak-budak nak suruh dia pegang bab macam ni tak boleh, tak sampai tahap dia. Dia kena balik, dah balik baru sampai. Kita tak boleh pertikai sama ada masuk syurga atau neraka. Atau takdir kita. Kerana kita hamba, Allah adalah Tuan kita. Jadi kita kena ikut peraturan. Betul lah. Sebenarnya, tak boleh petikai. Masuk petikai tu, sebenarnya, memanglah tak. Kita mana boleh petikai apa-apa. Mana boleh petikai? Boleh petikai ada tangan dua. Mana boleh? Bukan cerita syurga neraka. Sekarang pun tak boleh petikai. Boleh petikai sebab apa ada dua mata. Boleh petikai. Semua tak boleh petikai. Lebih-lebih lagi kat syurga neraka, lagi tak boleh petikai. Sekarang pun tak boleh petikai. Kenapa mati? Tak boleh petikai. Kenapa aku dilahirkan? Tak boleh petikai. Kenapa aku jadi orang, tak jadi binatang? Tak boleh petikai kan? Semua tak boleh petikai kan? Dari segi mempertikaikan satu benda, kita tak boleh petikai kan? Kalau Kelantan ibu bapa guna tak baik, boleh juga. Sebab untuk budak-budak. Tapi pegangan, jangan kita faham apa ayat yang kita guna tu dengan emosi, dengan masa. Dengan maksud masa kan. Jangan buat macam tu. Nanti Allah marah. Nanti itu yang pertama masalah, perkataan masalah nanti. Yang kedua, perkataan yang kedua marah. Tapi untuk budak-budak pinjam ajalah. Jadi nanti tu maksud apa? Nanti kan maksud masa. Nanti Allah marah. Jadi budak-budak, kalau dibiarkan fahaman tu sampai besar, dia faham nanti tu Allah tak tahu lagi. Tu maksud nanti kan. Sekarang Allah tak marah. Sekarang Allah tak marah. Janganlah buat. Janganlah buat. Kalau buat jahat tu, nanti Allah marah. Nanti tu masa. Jadi, kalau sampai ketua faham macam tu, maknanya Allah tak tahu lagi lah. Allah tak tahu lagi kita buat ke, kita tak buat ke. Sebab kalau kita buat, nanti Allah marah. Kita buat, baru Allah marah. Kita buat, baru Allah marah. Maka Allah tunggu kita ambil manfaat dengan makhluk. Jadi gitu. Tapi kalau budak-budak, tak apalah nanti. Tu masalah pertama, nanti. Yang kedua, masalah marah. Masa kecil-kecil, kata je lah marah. Tapi kalau kita bawa sampai ketua, marah tu, marah kita maksud marah. Bengang kan, marah kan. Bila kita suruh lain, orang buat lain, kita marah. Maka Allah suruh lain, kita buat lain, maka Allah marah. Allah ambil manfaat daripada makhluk. Dengan maksud, Allah tengok kita. Oh, aku suruh lain, dia buat lain, maka Allah marah. Ambil manfaat. Satu. Yang kedua, marah tu emosi. Allah ada emosi pula macam manusia, macam makhluk. Ada emosi, marah, sayang. Sedangkan mana ada? Habis tu apa tu? Allah nak. Habis. Apa saja yang kita buat, baik atau buruk, hakikatnya Allah yang buat. Yalah. Kalau kata ada yang Allah tak buat, pelik eh. Dalam dunia ni ada juga yang Allah tak buat. Heran. Yang habis siapa yang buat kalau bukan Allah yang buat? Kita buat sendiri ke siapa yang buat? Ke ada Tuhan yang kedua? Tuhan ada satu kan, semua dia buat kan? Macam itulah. Jadi dia akan kona kebalik kepada rukun iman yang keenam balik. Pusing-pusing dia akan sampai ke situ. Nak. Kehendak. Kerana masalah kita adalah masalah kata pinjaman yang tok nenek kita pinjam untuk ajar kita kecil-kecil, tapi dengan harapan tok nenek kita punya harapan bila dah balik dah besar nanti cari sendiri, sambung, kita tak cari, kita sampai tua dan bergenerasi-generasi. Kata pinjaman tadi tu. Bergenerasi sampai ambillah kata pinjaman tadi tu dah jadi macam betul. Itu yang boleh jadi Allah ada tangan, Allah ada kaki, semua tu samalah. Sama je dia punya penyakit ni sama je. Penyakit. Ayat tu ayat pinjaman. Dulu kata Allah tangan yang layak. Pinjam dulu, pinjam lama-lama tangan betul nanti. Gitulah. Begitulah dia. Jadi bahasa pinjaman orang dulu guna sebagai nak memudahkan dan budak tu kecil lagi. Kita akidah darjah 1 kita bawa sampai umur 50. Menyedihkan. Very sad. Very sad. But it's true. Sememangnya kita perlu doa supaya dilindung daripada takdir yang buruk. Yalah, mestilah doa.
Mesti doa. Doa tu adalah suruhan Allah. Allah suruh doa. Maka doalah kita. Supaya dilindungi daripada takdir yang buruk. Ya, betul. Itu masalah lain. Itu masalah nak hidup atas dunia. Nak hidup, nak menjalani kehidupan. Kita tak bincang pasal tu. Nampak? Saya perasan kan, bila saya cerita tentang pegangan, ramai yang dia keluar daripada pegang. Tetap juga nak cerita tentang adab, tak cerita tentang syariat yang lain. Nampak? Perasan tak? Perasan tak? Perasan tak? Kalau perasan, nanti tengok komen tu. Kita cerita tentang pegang. Nak juga cerita benda lain. Nak juga cerita benda lain. Benda lain tu apa? Benda lain tu yang bukan pegangan lah. Yang kita nak hidup atas dunia macam mana? Habis kalau macam tu, tak payah sembahyang lah, nampak? Itu masalah lain. Itu masalah nak hidup atas dunia. Kita cerita pegang hati. Perasan tak? Serupa istilah Allah turun sepertiga malam. Itulah, pinjam. Semua tu pinjam. Dulu, orang mungkin dia pinjam. Dulu, orang pinjam dengan faham. Dulu tu mungkin 200-300 tahun lepas kot. Dia faham, dia cuma pinjam. Tapi bila generasi tu dengar, dia tak pinjam dah. Dia kata turun betul lah. Dah jadi gitu pula. Asalnya pinjam. Pinjaman. Kat situ lah. Asalnya pinjam. Sama lah. Yang itu tak apa. Banyak guru-guru kita dah bantras. Walaupun grup ni dah semakin membiak. Allah, uduh yang perkataan. Dah membiak dah. Banyak dah membiak. Tapi masih ada ramai yang mempertahankan. Ramai yang mempertahankan perbahasan yang sebenar itu hanya pinjaman. Mutasyabihat dan sebagainya. Tapi dalam masalah sayang, cinta, kasih, murka, marah, nanti sebab, kerana, untuk, itu tak ada bahas lagi. Tak ada yang tahan, macam yang ni. Kita kurang perbahasan. Kurang perbahasan. Sebab tu panjang bab ni. Dah 2 kali dah, tak habis-habis lagi bab ni. Sebab kalau bab Yadun, bab Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, memang ramai yang ni. Tapi dalam masalah ni, Allah sayang, mana penjelasan? Kerana ramai yang salah faham. Dia tak ambil kata pinjaman, dia ambil sayang betul. Sayang dengan masuk perasaan. Tak bergerak perenggan. Sebab dia memang penting. Jadi hati-hati kita dalam pegang. Tapi cakap macam biasa. Jangan tiba-tiba cakap pelik pula. Cakaplah macam biasa. Cuma pegang tu, betul kan kat pegang tu. Okey. Kita bacalah sikit, nanti kan tak bergerak tu. Sufi Anwar kata tak bergerak. Kita baca, bagi gerak. Maka Tuhan, sebenarnya sama aja. Bahasnya sama juga. Maka Tuhan terkaya. Terkaya tu maksud tidak memerlukan, tidak berhajat. Maka Tuhan terkaya daripada mengambil manfaat atas taat hamba-Nya. Tengok tu. Ni ayat ni cantik ni. Tak apa Ustaz, janji pegangan kami betul. Tengok ni. Ini paling cantik ayat ni. Baca. Kena kemas Allah tak serupa makhluk, yang ni tidak berhajat kepada makhluk. InsyaAllah boleh faham. Ya, betul. Okay? Maka Tuhan terkaya, tidak berhajat daripada mengambil manfaat atas hamba-Nya. Nampak? Maka Tuhan tidak berhajat mengambil manfaat atas taat hamba-Nya. Jika hamba-Nya buat baik, Allah masukkan ke dalam syurga. Maka Allah telah mengambil manfaat atas taat hamba-Nya. Dalam kitab kita kata, terkaya Allah, tidak berhajat Allah. Allah tidak memerlukan Allah tidak mengambil manfaat atas taat hamba-Nya. Ni ayatnya jelas-jelas dah. Jelas-jelas. Allah tidak mengambil manfaat atas taat hamba-Nya. Apa maksud mengambil manfaat? Orang pakat-pakat sembahyang, pakat-pakat puasa, Allah makin kuat. Tidak. Yang pertama. Yang kedua, bila Allah tengok hamba-Nya taat, Allah jadi kesian. Allah tengok hamba dia taat, dengar cakap, Allah jadi sejuk hati, basuhkan dia ke dalam syurga. Ambil manfaat lah tu.
Macam tengok kucing. Jelas molek ayat tu. Yalah, orang faham jelas molek. Dia macam tengok kucing. Ada orang kata, apa benda lah bela kucing? Ada orang kata, apa benda lah bela burung dalam sangkar? Bukannya best pun. Engkau tak minat kucing, engkau tak ambil manfaat daripada kucing. Kau mana tahu? Ahli kucing je tahu. Ahli burung je tahu. Kalau lah nak bela, macam belalah kambing. Cukup tahun, boleh sembelih makan. Oh, dia kata gitu. Sedangkan ramai orang ambil manfaat daripada kucing. Dia ambil macam mana? Ambil manfaat macam mana? Ambil manfaat apa dah kena beli dia punya kepuk dia tu, dia punya biskut dia tu. Habis duit, lepas tu berak lagi silap-silap. Lepas tu pula kalau menyakit kena pergi inject mahal. Kadang-kadang upah doktor dia, inject dia lagi mahal daripada tuan dia punya. Mahal daripada tuan kucing. Sekali inject. Itulah macam-macam penyakit ada. Bulu tercabut, bulu luruh banyak, macam-macam. Maka ambil manfaat apa dia kata? Sedangkan ahli kucing dia tahu. Dia tengok kucing tu muka comel-comel dia, sejuk hati tak? Bestnya. Kita tengok, benda kau tengok macam tu pun best. Betul, dia tengok datang miau miau miau, terasa meronta-ronta hati kita sebab dia minta makan. Dia datang belepek, duduk. Orang duduk bersila, dia duduk atas riba. Orang tidur, dia naik atas orang. Orang masuk selimut, dia masuk sekali dalam selimut. Orang nak pergi makan, dia sibuk duduk kat tepi kaki. Orang baru balik kerja, buka pintu, dia melompat macam nak peluk. Kalaulah ada apa-apa, pukul dia ke sikit sebab dia buat salah apa-apa ke, merajuklah dia. Mengajuk, pegang tak mau dah, cakar balik. Semua tu manfaat dekat Tuhan dia. Seronoknya kucing aku mengajuk. Seronok. Manfaat dapat tu, manfaat. Manfaat dapat dekat kucing. Manfaat dapat dekat burung. Kruk bunyi macam mana burung? Bunyi. Allah, sedapnya bunyi. Kita dengar, apa benda lah bunyi kruk macam tu pun sedap. Apalah. Tak sedap langsung. Kau tak tahu, kau bukan ahli burung. Saya jual burung, saya bukan jual taik burung. Jadi begitulah jika kita faham Allah yang kata Allah ni mengambil manfaat daripada makhluknya, seumpama begitulah. Macam mana? Allah tengok kita, Allah baiknya. Bagi rezeki, bagi makan, bagi syurga dan sebagainya. Maknanya macam kita tengok kucing lah gitu. Maka kita lah mengambil manfaat daripada kucing. Jika begitu, Allah ambil manfaat daripada makhluk. Ambil manfaat tu. Ambil manfaat macam mana? Taat, kan sejuk hati. Suruh buat. Larang dia tak buat. Walaupun terpaksa mengorbankan nyawanya sendiri, dia tetap tak buat juga larangan. Allah, sejuk hati, seronok rasa. Itu kita. Tengok kucing. Datang ular. Nak patuk. Kucing syung pergi. Menang. Maka kita selamat daripada King Cobra. Kerana kucing. Seronok kita, sayang kita. Maka makanan kucing tadi kita tukar daripada Friskies lah apa yang murah-murah, tukar yang mahal-mahalnya. Sebab kau telah selamatkan nyawa aku. Kerana dia telah mengambil manfaat daripada kucing tadi. Dengan perasaan tadi. Tiba-tiba kita kata Allah pun begitu juga. Mengambil manfaat daripada taat hambanya. Hambanya taat, sejuk hati Allah. Begitu kot. Bunyi pun dah pelik dah. Seronok Allah. Terasa bangga Allah. Dalam Quran banyak. Allah berbangga. Kita ni makhluk Bani Adam dengan malaikat. Kita faham macam mana? Allah berbangga. Allah berbangga, Allah cipta kita ni, Allah bangga depan malaikat. Banyak ayat-ayat tu. Allah berbangga depan malaikat. Allah kata, engkau tak tahu. Inni a'lamu ma la ta'lamun. Aku tahu apa yang engkau tak tahu. Allah kata dekat malaikat. Bila malaikat nak cipta Adam. Dan Allah berbangga, engkau tengok yang aku cipta. Allah berbangga depan malaikat. Semua ayat pinjam. Allah berbangga perasaan. Depan malaikat. Arah tu. Mana Allah duduk depan malaikat?
Kalau faham direct memang tak ada pegangan, jadi jahanam. Mana Allah datang depan malaikat dah. Sebab Allah kata dalam ayat tu Allah berbangga depan malaikat. Bahawasanya Allah telah buat manusia. Ini model baru, terbaik model yang aku buat. Malaikat berkata, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Maha suci engkau ya Allah. Macam mana tu perbualan macam Allah ada kat situ aja. Semua tu kata pinjaman. Maksudnya Allah berbangga, ambil manfaat. Ayat Quran, hadis macam mana? Kalau kita pegang macam ni kita dapat dengan pemahaman yang betul. Semua tu kata pinjaman. Bukan maksud sebenar. Jadi maka Tuhan terkaya daripada mengambil manfaat atas hamba-Nya. Allah tak ambil manfaat. Walaupun manfaat tu macam seorang ambil manfaat dekat kucing. Perasaan, bila kucing tu gesek-gesek dekat kaki dia, dia terasa seronok. Bila kucing tu merajuk, dia rasa kelakar. Bila kucing tu terkejut, dia rasa kelakar. Bila kucing tu sakit, dia terasa kesian. Lepas tu dia pergi hospital, pergi klinik inject walaupun mahal. Sebab ada kesian. Dia telah mengambil manfaat emosi daripada kucing. Begitu ke Allah? Mengambil emosi daripada makhluk, iaitu kesian, iaitu berbangga. Hati-hati. Itu semua kata pinjaman. Ambil manfaat itu sifat makhluk, bukan sifat Tuhan. Ya. Kerana al-ihtiyajiyatu tunafil uluhiyati. Keberhajatan itu menafikan sifat ketuhanan. Berhajat je, perlu ke? Bukan Tuhan. Bukan Tuhan. Dan tidak sekali-kali menjadikan mudarat kepada hamba-Nya oleh sebab maksiat hamba-Nya. Allah, very clear, crystal clear. Dan tidak sekali-kali, Allah tidak sekali-kali menjadikan mudarat kepadanya oleh sebab maksiat hamba-Nya. Apa maksudnya? Allah tak timpa mudarat, atau bahasa yang paling cantik, Allah tidak terkesan. Itu cun. Allah tidak dan sekali-kali menjadikan mudarat kepadanya. Allah tidak terima mudarat. Allah tidak terima mudarat. Atau bahasa lain, Allah tidak terkesan. Okay? Oleh sebab maksiat hamba-Nya. Allah tidak terkesan dengan maksiat hamba-Nya. Oh, engkau minum araknya, aku murka, aku marah. Sekarang ambil kau. Itu terkesan. Itu terkesan. Terkesan dengan hamba. Marah sebab hamba buat. Maka mengambil manfaat marah, emosi. Okay? Hanya senya disuruh, Allah ada orang nak masuk. Saya nak Allah alam dah baru nak masuk. Tak apa, kita bagi dia masuk. Hanya senya disuruh perintah. Tu nanti dulu kejap. Nak baca ada satu lagi. Bangga itu menunjukkan kehebatan, keagungan Allah. Ya. Itu dia panggil takwil. Ya, betul. Kena taubatlah sebab selama ni salah faham tentang Allah tanpa sedar. Iyalah, kena taubat. Tapi cakap macam biasa. Takkan tiba-tiba bertukar cakap pula. Cakap macam biasa. Pegang aja. Kita pegang dalam hati. Dia tukar je pegangan dalam hati kita. Sambung lagi. Saya nak dah wallahu alam dah. Tapi itulah. Allah. Hanya senya disuruh. Diperintah. Ditegah. Apa yang Allah suruh, Allah perintah, Allah tegah. Apa yang makhluk itu, bagi perkara yang kembali faedah kepada makhluk balik. Untuk makhluk juga, bukan untuk Allah. Allah tak ada. Tidak. Allah tidak terkesan dengan hamba-Nya. Allah tidak boleh dipengaruhi oleh apa-apa. Tu. Allah tidak boleh dipengaruhi oleh maksiat. Allah tak terpengaruh dengan maksiat yang buat. Terpengaruh tu termasuklah masuk dalam syurga atau masuk ke dalam neraka. Tidak. Tidak terpengaruh. Allah cipta jin, Allah cipta malaikat, Allah cipta arash, Allah cipta kursi, Allah cipta tempat, Allah cipta masa. Tapi Allah tidak berhajat kepadanya. Maksud berhajat tu apa? Maksudnya Allah tidak mengambil manfaat. Walaupun manfaat itu manfaat dari segi emosi sekalipun. Maka subhanallah, Allah tidak ada emosi. Tidak beremosi. Jadi macam mana? Allah tidak berhajat kepada hamba-Nya macam mana ni? Allah tidak berhajat kepada apa yang Allah cipta ni. Macam mana ni? Allah tidak berhajat kepada perbuatan Allah tu. Apa cerita ni?
semata-mata kehendak Allah. Sempurna tanpa kepentingan peribadi. Macam-macam ayat dah keluar. Tanpa kepentingan peribadi. Mata. Kita bercinta sebab bercinta sebab nak cinta je. Ada kepentingan peribadi. Kita buat baik kerana nak sayangnya. Ada kepentingan peribadi. Allah tidak. Tidak. Apabila makhluk melakukan ketaatan ataupun kemungkaran, maka ia tidak memberi manfaat atau mudarat kepada Allah. Dengan maksud, Allah tidak terkesan dengan perbuatan makhluk. Bukan soalan. Istilah suka, marah, benci, murka, untuk, supaya, kerana, sebab, apa lagi? Semua tu terjadi apabila terkesan. Saya ulang balik. Suka. Terjadinya suka kerana terkesan. Kan? Macam mana boleh jadi suka? Ada tak orang tiba-tiba je, asal kau suka sangat ni? Tu gila nama dia. Tak mungkin suka akan ada sendiri, melainkan dengan terkesan dengan apa yang dia minat. Apa yang dia suka, yang dia ni, tiba-tiba jadi. Maka dia suka kerana terkesan. Terkesan. Okay. Apa lagi tadi? Marah. Tak ada orang tiba-tiba marah. Orang gila je gitu. Marah ni terkesan pada sesuatu yang dia tak suka. Maka marah adalah terkesan. Benci adalah terkesan. Murka adalah terkesan. Untuk adalah terkesan juga. Untuk. Macam tujuan. Kerana. Terkesan dengan kerana tu. Allah buat kerana. Maka terkesan dengan sebab. Sebab termasuk sebab. Sebab, kerana, supaya, untuk. Semua tu kerana kesan. Kesan tu. Kesan. Kenapa? Kenapa masuk bilik air? Sebab. Kan ada sebab. Kenapa? Kerana melompat kerana. Buat apa? Buat baju. Untuk. Ada je semua. Semua ada. Terkesan. Ayat-ayat tadi. Maka pinjam letak dekat Allah sebagai kata pinjaman. Maha suci Allah daripada suka, marah, murka, untuk, supaya, kerana, sebab. Maha suci. Kerana itu adalah sifat makhluk. Okey. Sebenarnya, kita ambil ikut 11. Sebenarnya, tak susah pun nak faham. Tak susah pun nak faham. Macam mana nak faham? Tak susah. Kita tahu sifat-sifat Allah. Kan? Kalau mengaji sifat 20, mengaji sifat-sifat Allah, senang je nak faham. Yang tadi. Malah kita kata, ya tak ya juga. Macam mana? Kita tahu, sifat-sifat Allah, dia ada ta'aluk. Dia fardu kifayah, tapi dia tak susah. Saya ambil yang atas je. Ta'aluk. Ta'aluk ni, bahasa Melayunya, takluk. T-A-K-L-U-K. Takluk. Asalnya Arab. Ta'alluq. Asalnya. Maksud takluk ni, apa takluk? Kalau bahasa Melayu. T-A-K-L-U-K. Telah menakluki. Takluk. Takluk ni, dia kait. Maksud kait. Berkaitan. Ada kait. Takluk. Hubungan. Dia tak. Memang betul. Takluk tu tugas. Tapi itu, kita nak memahami sifat Tuhan. Tapi saya tak nak ambil itu. Tugas ni pun, pinjaman juga. Bukan maksud sebenar. Sebenarnya bukan tu. Pinjam je. Sebab dah tak ada ayat. Fungsi, tugas. Saya nak luaskan lagi perbahasan pada tu. Takluk ni, cuba fikir. Takluk. T-A-K-L-U-K. Takluk. Takluk ni, menguasai. Itu yang saya nak sebut. Dah keluar dah. Menguasai. Itu maksud takluk. Dia menguasai. Dia jadi bila menguasai, dia ada hubungan di antara, okey, kita katakan dia negara itu telah ditakluk, dia telah ditakluki. Negara itu telah ditakluk. Okey, oleh siapa kan? Ditakluk. Jadi, apakah hubungan di antara bukan, ada tak hubungan? Bukan adakah? Ada tak? Ada tak hubungan penakluk dengan yang ditakluk?
Adalah. Hubungan dia apa? Hubungannya yang dia ni menakluk, yang ni ditakluk, dia ada hubungan. Hubungan iaitu menakluk dengan ditakluk, dia ada hubungan. Macam mencipta dengan dicipta kan ada hubungan. Apa hubungannya? Hubungan yang dicipta kata hubungannya tu yang mencipta aku. Yang mencipta kata hubungan aku dengan dia, aku yang cipta. Hubungan. Dia panggil hubungan. Dia ada hubungan. Bolehlah kita kata dia ada tugas, dia ada fungsi. Saya nak luahkan lagi. Saya nak keluarkan bahasa ataupun perkataan yang kita guna seharian. Tugas, fungsi itu kita jarang guna dalam perbahasan ta'alluq. Cuma itu tepatlah juga. Guru-guru kita semua kata ayat tu je. Maksud ta'alluq ni. Tapi saya nak bagi faham ta'alluq dari segi bahasa perkataan yang biasa kita pakai. Kita pakai ta'alluq. Jadi saya tak nak ambil tugas tu. Macam mana? Apa hubungan kita dengan, apa hubungan saya dengan kursi? Hubungan dia, hubungan pembeli dengan dibeli. Saya beli. Ni pembeli, ni beli. Hubungan pembeli dengan dibeli. Dia ada. Okay. Pun baling. Apa hubungan saya dengan dia? Hubungannya pembaling dengan yang dibaling. Tu hubungan dia. Kan? Nampak? Pom. Apa hubungan dia? Ta'alluq lah tu. Apa ta'alluq dia? Ta'alluqnya yang menampar dan yang ditampar. Itulah dia punya hubungan. Kalau kita kata fungsi yang menampar, fungsi menampar memang boleh juga. Tugas dan sebagainya kan. Jadi, setiap perkara yang berlaku dia ada hubungan dengan Tuhan. Pastinya. Ke ada yang berlaku tak ada hubungan dengan Tuhan? Mestilah ada hubungan dengan Tuhan. Apa yang berlaku mesti ada hubungan dengan Tuhan. Okey. Tukar ayat. Apa yang berlaku mesti ada ta'alluq dengan Tuhan. Tu je. Tu je, senang aja. Ada ta'alluq dengan Tuhan. Oh, tak payah ta'alluq susah. Hubungan. Apa yang berlaku ada hubungan. Apa hubungan kita, saya dengan buku ni, dengan kitab ni? Banyak hubungan. Hubungan, kaitan. Kaitan pun cantik juga. Ta'alluq tu kaitan. Ya. Yeah. Exactly. Itulah kaitan. Kaitan. Apa kaitan? Baru masuk lagi. Apa kaitan saya dengan dia? Banyak. Kaitan pertama belajar. Kaitan apa? Kaitan belajar, kaitan apa? Membaca lah. Kaitan baca. Dia dibaca, membaca. Tu kaitan dia. Apa kaitan saya dengan yang ada dalam ni, ramai ni yang ada ni. Pengajar, diajar. Tu kaitan dia kan? Tumbuk, kaitan penumbuk, ditumbuk. Semesti ada kaitan. Kita dengan Tuhan, mesti ada kaitan. Mesti ada ta'alluq. Alright, Amirah kata, hubungan kita pencipta dengan yang dicipta. Cantik. Itu dari segi penciptaan. Masuk balik. Itu dari segi penciptaan. Okey. Dah faham Dah faham. Bila dah faham, apa sahaja yang berlaku mesti ada kaitan dengan Allah. Kena terima tu dulu. Terima tak, saya cakap, terima tak apa yang berlaku ada kaitan dengan Allah. Terima tak? Statement tu. Apa sahaja yang berlaku ada kaitan dengan Allah. Terima. Atau tukar bahasa kitab. Apa sahaja yang berlaku ada ta'alluq dengan Allah. Bunyi sedap sikit. Ta'alluq Okey, semua terima. Cantik. Semua terima Apa sahaja yang berlaku ada kaitan dengan Allah. Apa sahaja berlaku ada hubungan dengan Allah. Apa sahaja berlaku ada kena-mengena dengan Allah. Apa sahaja berlaku ada kaitan dengan Allah. Apa sahaja berlaku ada ta'alluq dengan Allah. Alright. Dan kita tahu sifat-sifat Allah secara ringkas. Allah Maha melihat, Maha mendengar. Semua kita tahu. Allah Maha menguasai, Allah Maha berkuasa, Allah Maha berpengetahuan. Itu kita tahu secara umum. Kita tahu secara umum. Alright. Mari kita tengok. Sebenarnya sifat yang ada ta'alluq, qudrah, iradah, sama', basar, ilmu, kalam. Tu je. Bukan 20. Tapi kita ambil secara semua. Kita ambil semua. Okey? Sifat Allah yang berta'alluq adalah qudrah, iradah, sama', basar, ilmu, kalam. Walaupun begitu, kita ambil secara umum dulu. Okey. Apa sahaja yang berlaku mesti ada kena-mengena dengan Allah, mesti ada ta'alluq dengan Allah, mesti ada kaitan, mesti ada kena-mengena dengan Allah. Okey? Dan kita tahu secara ringkas semua sifat-sifat Allah. Secara ringkaslah, Allah Maha melihat, Maha mendengar, semua tu kan? Okey. Alright. Okey. Sekarang apa yang berlaku semua semua ada kaitan, semua dah setuju, semua terima. Apa yang berlaku semua ada ta'alluq dengan Allah, apa yang berlaku semua ada kena-mengena, ada hubungan dengan Allah. Alright.
apabila Allah marah. Mana kaitannya? Katakan, Allah marah. Allah marah. Okey. Allah suka. Sifat mana? Sifat mana? Dia senang aja. Kan katakan orang yang kata Allah suka, Allah suka, Allah murka, Allah marah. Untuk Allah buat kerana, Allah buat sebab, Allah ciptakan kerana. Nanti Allah, tu kan. Supaya Allah. Semua perkara itu nak letak kat mana? Sifat Allah yang mana? Sebab kata Allah suruh apa semua tu, semua dia ada takluk dia. Okey, kita kata Allah suka. Kat mana? Siapa boleh jawab? Iradah. Yes. Janganlah guna bahasa standard sangat. Guna bahasa ni. Bahasa kita guna hari-hari. Nak. Allah nak. Allah suka. Kehendak. Ya. Situlah. Apa? Okey. Allah marah. Marah apa? Marah. Sifat mana? Allah marah. Allah marah. Marah tak suka kan? Allah marah. Sifat mana? Sifat mana? Allah marah. Murka lah. Murka. Nak marah. Sifat kehendak juga. Kita tengok gini. Bila Allah marah, dia ambil kesan. Bila Allah marah, kesannya neraka. Okey kan? Allah marah, kesannya neraka. Sifat mana? Sifat nak lah juga ke sifat apa? Sifat apa? Memang nak lah. Nak pakai sifat mana juga? Tak ada dah. Nak pakai mana lagi? Jadi kalau kata Allah berkehendak, Allah nak, kalau orang faham tentang sebenar-benarnya kehendak Allah, yang kehendak Allah ni tidak berkait, tidak ada sebab, tidak dikeranakan dengan satu kerana, maka kita dah tahu dah. Allah betul kata Allah nak. Okey. Dia tu kena bunuh. Seseorang telah dibunuh. Dia tak bersalah tapi dia telah ditikam sehingga mati. Tu mana? Sifat mana? Dia telah dibunuh ni. Nak. Okey, lain pula. Berjudi, minum arak. Apa yang telah berlaku adalah minum arak. Sifat mana? Naklah juga. Sebab tu saya banyak sebut nak. Habis tu, okey. Jadi takkan nak cakap nak semua. Maka pinjam ayat. Jangan minum arak. Nanti tu masa. Pinjam lagi. Nanti Allah marah. Marah tu pula pinjam juga. Marah tu pinjam aja. Kerana yang kita nak bagi tahu kesan daripada marah. Kesan daripada marah neraka. Jadi marah tu apa? Neraka tu apa? Allah nak tak? Naklah juga. Habis sifat apa lagi? Jadi pelik tak bila kita kata masuk neraka sebab Allah nak. Buat maksiat sebab Allah nak dari segi pegangannya. Tak pelik pun lah. Sebab sifat mana lagi? Tak pelik pun. Okey. Sebab saya perasan daripada awal tadi, bila bincang tentang pegangan, mesti nak buat keluar tentang tentang syariat zahir, tentang apa yang perlu, apa yang dibuat, apa yang kita nak hidup macam mana. Sebab apa? Sebab tak pelik, macam pelik, cepat-cepat tutup. Takkan Allah yang nak perkara jahat tu berlaku, sedangkan Allah yang tak bagi buat. Maka cepat-cepat tutup. Ya, faham. Tapi cepat-cepat tutup. Tapi sebenarnya nak tutup. Kenapa? Masih tak boleh menerima hakikat lagi kat situ. Tak pelik sebab bincang dari segi pegangan. Ya. Bukan bincang dari segi macam mana kita nak menjalani kehidupan. Nak menjalani kehidupan banyak lagi. Bukan nak pegang aja. Dengan pegangan macam mana nak hidup? Kita hidup dengan pegangan, dengan zahir, batin, semua macam-macam kita nak hidup. Ini salah satu saja. Okey?
Sebab tu tak pelik pun. Tak pelik pun. Kalau kita kata okey, jangan buat. Nanti Allah nampak, Allah tahu. Allah tahu. Sifatnya sifat ilmu. Allah tahu. Kau menyorok pun Allah nampak. Sifat basar. Kau bisik cakap dalam hati pun tak boleh. Jangan kau cuba meremehkan orang dalam hati. Jangan rasa kau tu besar sangat dalam hati. Kau jangan ujub sangat, takabur sangat dalam hati tu. Allah mendengar walaupun dalam hati kau. Apa sifat dia? Sama. Allah marah, nanti Allah masuk neraka. Mana sifatnya? Mana letak kat mana? Qudrah iradah lah. Lebih pada iradah lah. Lebih pada iradah. Alhamdulillah. Pergilah juga. Sebagaimana firmannya, Man amila salihan fali nafsih wa man asa'a fa'alaiha. Macam mana pula? Barang siapa berbuat amal soleh, maka pahalanya kepada dirinya. Barang siapa berbuat jahat, maka balasan seksanya tertanggung atas dirinya juga. Tadi kita nak, ni terbahas kemudian. Ni dah boleh faham dah sebenarnya. Akan datang. Mereka boleh faham dah. Ini ayat syariat. Ini bukan ayat hakikat. Ini bukan ayat pegangan. Ini ayat syariat. Suruh buat. In ahsantum li anfusikum wa in asa'tum falaha. Jika kamu berbuat kebajikan, maka kebajikan terpulang kepada kamu. Buat baik, kamu dapat baik. Ini bukan ayat pegangan, ini ayat syariat. Apa? La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Jika kamu bersyukur, Allah tambah. Jika kamu kufur, maka azab Allah sangatlah pedih. Bersyukur Allah tambah, bersyukur Allah tambah. Itu ayat pegangan ke? Tidak. Itu ayat syariat. Ayat pegang, maknanya kalau kita bersyukur, baru Allah tambah. Kita bersyukur, baru Allah tambah. Mana sebelum tu Allah tahu tak kita dah tambah ataupun tidak? Allah tak tahu. Allah tak tahu rosak sifat ilmu Allah. Sebab dia bukan ayat pegangan, dia ayat syariat. Maka banyaklah kita bersyukur dalam kehidupan kita supaya Allah tambah. Supaya itu pinjam juga. Semua pinjam. Semua pinjam. Kita banyakkan bersyukur supaya, banyakkan bersedekah supaya panjang umur, pinjam lagi. Habis nak cakap apa? Kalau tak pinjam, dah kita cakap macam tu kan, kena pinjam lah. Tapi sedarlah dalam hati kita, ini pinjam aja. Ini bukan hakikat yang sebenar. Pegang lain. Pinjam cakap lah. Macam mana kita pinjam? Alamak, air basah dah aku kena hujan. Macam mana kita pinjam? Habislah terbakar rumah sebab api yang membakar. Habislah tajam, sakitlah. Alah, kita potong. Habislah sebab pisau habis terpotong. Pinjam je semua tu. Kita tahu kan Allah yang memotong. Samalah dengan bab lain. Tapi dalam bab perasaan ni, jarang dibincangkan sayang, cinta, kasih, murka, supaya tu jarang bincang. Yang banyak bincangnya yang lain. Jadi kita bincangkan panjang lebar dalam masalah ini. Tak habis lagi, wallahu alam. Tangguh dulu. Sambung esok. Esok hari apa? Khamis. Esok bahid lah. Bahid ni pas. Esok 9.30 juga. Sudah dengan tasbih kafarah. Bye. Bye. Bye.